Assalamualaikum, selamat Salam. pagi. Salam sejahtera. Malaysia hari ini edisi 17 Mac 2021 bersamaan dengan 3 Syakban 1442 Hijrah. Apa khabar Ya. semua? Semoga dalam keadaan yang sihat walafiat bertenaga pagi ini. Mhm. Anda bertemankan kami. Saya Sofia Nur Solihatun. Saya Fazli Fuad dan sebentar lagi kita akan bersama dengan Elis Kandar. Ya. Okey, dan pagi ni saya rasa perjalanan mungkin agak sedikit mencabar, khususnya untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang. Sebab mungkin dah lama juga kita tidak menerima hujan. Tapi pagi tadi alhamdulillah saya malam tadi saya sedar dalam pukul 5 pagi macam tu hujan dah mulai turun. Jadi ianya berlanjutan sehingga ke pukul 7 macam tu, dan saya percaya setiap kali hujan turun dalam keadaan yang baik sentiasa. Kita kena susun atur kehidupan kita ni dalam keadaan yang baik. Maksud dia macam janganlah kita anggap bahawa peristiwa-peristiwa yang tidak elok, macam tak best tu mengganggu perjalanan seharian kita sampai ke malam. Saya sebenarnya sangat-sangat teruja lah melihat awak bangun pukul 5 pagi dan awak melihat keadaan cuaca dulu. Tapi itulah dia, kita melalui hari demi hari dengan perasaan yang penuh ialah bersedia dan sebagainya. Bukan kita berdua sahaja di sini. Betul. Disebutkan tadi kita bersama dengan Abang Long kita, Elis Kandar. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Saya kena macam ni. Tak pusing. Nak datang sini pun boleh. Tapi pastikan adanya penjarakan fizikal. Seperti yang Fazli sebutkan, barangkali ada dalam kalangan kita tak sempat nak tengok keadaan cuaca di luar. Betul. Dan hanya rasa panas ataupun sejuk hujan. Dan walau apa pun kita harapkan segala yang diaturkan berjalan lancar. Dan kita dah ramai, kita dah mula perasan ramai dalam kalangan kawan kita yang bila kita ajak makan tengah hari kan, silakan saya puasa. Dia nak bayar hutang puasa ke? Bayar hutang puasa. Yalah, kadang-kadang ada yang menunggu di saat-saat akhir untuk memecut sebab bagi mereka ini sebagai warm up kepada Ramadan yang akan tiba. Jadi lain orang lain pendekatannya kan. Setengah orang tu lepas raya tu terus habiskan. Setengah tu mengambil kesempatan untuk ataupun memberi masa sedikit bila dah hujung-hujung tu barulah nak ganti puasa dan sebagainya lah. Dan puasa sunat pun ada jugalah, Isnin Khamis dan sebagainya. Itu persediaan yang bagus sebenarnya. Taklah kita terus mengejutkan badan kita sebagainya. Dan berkenaan sesuatu yang telah pun dikongsikan juga, rasanya ada banyak yang boleh kita perincikan hari inilah berkenaan pengumuman yang diumumkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Antaranya ada beberapa negeri yang berubah daripada PKPB menjadi PKPP, dan negeri-negeri itu adalah Perak, Negeri Sembilan dan Kedah, kecuali Kuala Muda dan Kulim, iaitu kekal PKPB. Jadi ini perubahan ini berkuat kuasa dari 19 Mac sehingga 31 Mac 2021. Jadi ini antara yang boleh diraikan lah PKPB ke PKPP. Kerana melihat antara daerah-daerah dalam zon negeri terbabit berubah menjadi hijau. Jadi syabas diucapkan kepada negeri yang telah pun berubah kepada PKPP. Syabas diucapkan kepada mereka yang tinggal di kawasan PKPP jadi pemulihan sekarang. Dan dalam masa sama juga kita pun nak menggalakkan sektor pelacongan kan. Gelembung pelacongan juga jadi dah semakin hari semakin bertambah juga negeri-negeri PKPP. Okey, ini dia solat tarawih. Tadi Eli dah menyentuh berkenaan di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita dah boleh solat kan Eli? Alhamdulillah. Betul. Tapi kena ikut kepada pihak Jabatan Agama negeri masing-masing sebab ada memberikan kapasiti yang berbeza. Betul. Lain negeri lain kebenarannya lah. Jadi pastikan anda tahu kalau ada karyah di mana tu, pastinya anda dimaklumkan. Sekarang dah ada grup WhatsApp karyah masjid dan sebagainya kan. Anda dimaklumkan untuk kapasiti masjid di tempat anda berapa orang dan sebagainya. Ada ke 50% atau lebih, dan dia masih lagi belum sepenuhnya. Sebab ada dalam kalangan kita ni, termasuklah saya, nak pergi solat Jumaat. Kemudian kalau lewat sikit memang tidak dibenarkan masuk. Dan SOP ni perlu dipatuhi, termasuklah untuk solat tarawih juga. Tapi yang penting kita dapat solat tarawih di masjid. Itu yang paling penting. Satu lagi solat tarawih ni kalau ikutkan dia punya excitement dia yang seronoknya apabila kita dapat solat tarawih di surau, di masjid kan bersama dengan komuniti. Tetapi kita juga boleh melakukan solat tarawih dekat rumah bersama keluarga kan. Tapi apa yang mungkin menggembirakan sikitlah ini bagi usahawan lah. Sebab kelonggaran SOP telah pun diberikan untuk anda yang mungkin berniaga. Sebab tak kala pandemik ni, kan tak kala pandemik ni ramai yang dah jadi peniaga sekarang ni. Betul. Yang terjejas dah jadi peniaga dan mereka mungkin memulakan perniagaan mereka ni ketika bazar Ramadan nanti ataupun bazar Aidilfitri. Alhamdulillah dah bolehlah untuk nak berniaga nanti. Tapi kena patuhi SOP.
Itu yang paling penting lah. Semoga segala kelonggaran yang diberikan ini kita tak ambil mudah lah. Lepas ini pastinya walaupun dilonggarkan tapi SOP kita kalau kita tak jaga tu akan berbalik semula kepada sebelum ini. Jadi kita harapkan ini menjadi permulaan yang baik untuk kita semua. Baik, kita akan melihat juga antara angka ataupun digit terkini bagi COVID-19. Alhamdulillah setakat semalam dicatatkan angka yang paling rendah tahun ini, 1063 kes baru sahaja. Dan sudah tentunya kita melihat kes sembuh yang lebih banyak daripada kes positif. Betul. Dan ada dikatakan di sini antara 3 negeri sahaja yang mencatatkan kes baru adalah Selangor, Sarawak dan Pulau Pinang. Jadi kita sangat terima kasih kepada semualah yang kerana menjayakan segala SOP kita sehingga kita melihat penurunan yang agak sekata pada kita ketika ini. Ya. Adakah hari-hari mendatang ni ataupun esok kita akan menyaksikan angka 4 menjadi 3 kes baru? Kan? Sebab dia dah 1063 kan? Yalah memanglah Mei tu penuh tapi ini masih lagi dalam bulan Mac. Adakah Mac ini akan menyaksikan penurunan daripada 4 angka ataupun 4 digit kepada 3 digit? Kita harapkan semua dapat mendoakan dan berusaha ke arah itulah. Mudah-mudahan. Okey, ini anda dapat saksikan taburan statistik di setiap negeri yang dipaparkan di sini. Kalau kita perhatikan Perlis tiada jangkitan terbaru, juga di Putrajaya dan Melaka mencatatkan cuma 1 dan juga Labuan 1 juga ya. Itu antara statistik taburan negeri-negeri. Tapi Selangor masih lagi mencatatkan angka tinggi kan? Selangor, Johor, Pulau Pinang, Sarawak masih lagi macam konsisten lah berada di tempat ke 1 hingga ke 4 itu. Tetapi apa yang menggembirakan kita Selangor ni semakin hari semakin menurun. Bermula dengan 1000 lebih, 800, 700, semalam juga mencatatkan penurunan juga. Itu yang kita harapkan dan kadar kebolehjangkitan pun sedar tak dulu sampai ke 40,000 kan. Jadi sekarang ni pun dah kembali menurun, alhamdulillah. Pada masa sama ada music background pula tu. Sofia main. Bagi mood sikit. Pada masa sama kita harus cakna juga tentang berita-berita perkabaran individu yang kena compound ni juga. Tak naklah bilangan tu pula meningkat kan. Jadi bila dikata compound RM10,000, memanglah ramai yang resah, gelisah, kata apa ni, duit Sinar keluar apa tu kena bayar compound dan sebagainya. Tetapi inilah cara kita untuk belajar menghindari diri daripada melakukan perkara-perkara di luar SOP. Kan kita tak nak tiba-tiba dengar cerita yang macam-macam kemudian rasa macam mengundang kemarahan. Kata tidak berlaku adil dan sebagainya. Ini sebenarnya antara cara. Selain daripada kita paparkan angka-angka COVID ni, kan kita tak naklah paparkan bilangan yang kena compound tu meningkat. Harapnya kalau boleh satu hari tu kita tak dengar apa-apa. Betul. Bercakap pasal compound pun hari ni difahamkan ada mesyuarat teknikal Jawatankuasa Menteri dan juga pihak JPM sendiri untuk kita mengkaji semulalah kadar compound ini. Sebab ada yang mungkin tidak berpuas hati dengan kadar compound yang diberikan sekarang ini. Cuma yalah, ada yang kata bahawa tak pakai pelitup muka pun 10,000, yang pergi ke kelab malam pun 10,000 kan. Jadi mungkin perkara tersebut akan dibincangkan pada hari inilah untuk kita menghususkan kadar compound yang sesuailah untuk kesalahan SOP ini. So tentunya pihak penguasa pun akan melihat budi bicara lah, melihat bukan kesalahan kita sebenarnya. Kalau yang beroperasi premis hiburan tu tentunya tak boleh nak diberikan sebarang maaf di situ ya. Jadi kita harapkan perinciannya akan diperhalusi lagi dan kita akan banyak berbicara hari ini berkenaan banyak topik lah, antaranya mitos ubat hospital punca buah pinggang rosak dan banyak lagi. Sebelum itu kita saksikan dulu berkisah ini berkenaan pengoperasian semula pusat permainan kanak-kanak disediakan oleh Alia. Kita saksikan. 5 Mac lalu, kerajaan mengumumkan 4 negeri yang berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang bertukar status kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Antara sektor yang dibenarkan beroperasi semula ialah sektor sukan dan rekreasi. Kru MHI berkesempatan membuat tinjauan di pusat permainan kanak-kanak tertutup Jungle Gym untuk melihat bagaimana keadaan dan sambutan pengunjung yang hadir di sini selepas dibenarkan beroperasi semula. Sambutan orang ramai amat menggalakkan. Setelah kami tutup hampir 2 bulan, kami menarik nafas lega sebab kami dah start beroperasi seperti semula sewaktu PKPB ni.
Perasaan daripada pihak kami sangat gembira dan teruja dan kami menerima pelbagai panggilan daripada pengunjung dan pelanggan melalui media sosial dan kebanyakan panggilan yang kami terima mengenai SOP, mengenai operasi dan juga mengenai birthday party yang dianjurkan oleh Jangga Gym lah. Selain itu, kami juga berasa lega sebab dapat membaik pulih dan menaikkan keuangan syarikat kami seperti sedia kala. Antara SOP yang ditetapkan di sini adalah kami menghadkan jumlah pengunjung untuk memastikan penjarakan antara satu sama lain. Yang kedua, para pengunjung dikehendaki untuk memakai pelitup muka dan kanak-kanak amat digalakkan untuk memakai juga. Kami juga menjalankan aktiviti pembasmi kuman 3 kali sehari. Rata-rata pengunjung yang terdiri daripada kalangan ibu bapa dan anak-anak berasa gembira dan teruja dengan pembukaan semula taman permainan kanak-kanak ini. Lega jugalah sebab sebelum ni budak-budak ni memang nak saya diorang memang terperak je sebenarnya. So diorang dah start sekolah. So sekarang ni bila dah kita dapat tahu diorang buka balik, sebab tu kita orang bawa diorang lah. Dah lama diorang tak datang sini sebab lama tutup. Risau tu ada dah risau, tapi sebab kita sebelum datang pun tengok diorang punya SOP, and then tengok macam tak ramai sangat. So kita untuk tempat ni okey, SOP dia memang sanitizer memang kita scan. Lepas tu last juga kita kena jaga kita lah, which is dah habis main semua kita akan sanitize dan balik basuh tangan, mandi. I never been to this place a long time. I feel so happy. Because of playing here. There's so many slides and so many things to play. Saya rasa lega lah sebenarnya. Sebab yelah boleh bawa anak-anak datang ke sini kan. Sebab selama ni diorang duduk rumah je, tak kata tak berkembang sangat diorang punya yelah fizikal diorang kan. Kat sini diorang boleh lari ke apa kan. Tak ada juga rasa bimbang. Mestilah ada kan. Sebab yelah budak-budak kecil lagi, dia tak tahu macam precaution macam apa dekat-dekat ke. Diorang tak tahu benda tu kan. So kita sendirilah kena jaga diorang. Kalau boleh kita kena fikirlah waktu yang sesuai nak bawa diorang supaya tak sesak-sesak dengan orang lain kan. Kalau saya datang hari biasa pada weekend sebab saya nak elak orang ramai lah. Dengan keluasan lebih daripada 19,000 kaki persegi, gelagat kanak-kanak ini jelas menunjukkan keterujaan mereka apabila dapat bermain dengan bebas di persekitaran yang selamat. Kepada ibu bapa di luar sana, tak perlu risau tentang taman permainan ini sebab kami amat menekankan SOP dan sentiasa melakukan sanitize. Selain itu, staf ataupun kru di Jangga Gym akan memastikan setiap pelanggan sanitize tangan sebelum masuk dan selepas bermain. Pembukaan semula sektor rekreasi serba sedikit memberi kelegaan kepada para ibu bapa yang mungkin ketandusan idea untuk menceriakan hari anak-anak mereka. Namun, perlu sentiasa ingat untuk patuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Alhamdulillah lah kan untuk pusat permainan kanak-kanak telah pun kembali beroperasi. Tapi saya setuju lah kan pusat peroperasian untuk kanak-kanak ni kembali dibuka. Sebab kadang-kadang kita ni sebagai ayah ataupun mak kadang yalah idea tu asyik buat benda sama je kan. Kita takut anak-anak kita tu bosan kan. Tapi itulah sebabkan anak-anak kita tu bosan kan, dia macam dia kecil lagi, kita pun duk buat benda yang sama kan. Betul. Tapi untuk perkembangan minda kanak-kanak tu agak terhad kat situ lah. Kadang kita lupalah dah mula sekolah sebagainya, mungkin cara untuk dia melepaskan tekanan anak-anak ni ada juga. Jadi ini antara tempat yang dijaga SOP-nya untuk kelangsungan emosi anak-anak kita. Betul. Baik, kita nak meninjau. Okey, kita nak meninjau yang dipaparkan di muka depan akhbar-akhbar tempatan. Saya nak mulakan dengan berita harian. Silakan. Baik, di berita harian di muka hadapannya ini gambar berkaitan dengan sindiket lindungi lori bawa muatan lebih. SPRM tahan 32 anggota JPJ, tetapi yang menjadi pilihan penerbit sekarang ini. Okey, ini dia anda dapat lihat sekarang ini di paparan skrin anda.
di muka hadapannya, di atasnya hutan simpan Tanjung Tuan teruk tercemar, tumpahan minyak jauh meresap ke dalam bumi. Ini dia yang menjadi pilihan di muka surat 43. Finas tubuh pasukan kesan cetak rompak digital menyebabkan kerugian 3 bilion ringgit setahun. Itu angka yang sangat-sangat tinggi kan Sofia kan? 3 bilion ringgit itu bukan angka yang sedikit. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia ataupun Finas memandang lebih serius terhadap isu cetak rompak menerusi platform digital dengan memperkasakan jawatankuasa pembenterasan cetak rompak digital untuk bertindak lebih agresif bagi membenteras aktiviti berkenaan. Okey, dan kata daripada Ketua Peguam Eksekutif Finas sendiri, Ahmad Idham, beliau berkata keberanian penyamun cetak rompak memaksa Finas bertindak lebih agresif dengan memperkasakan fungsi jawatankuasa pembenterasan cetak rompak digital. Kita tadi dah cakapkan 3 bilion ringgit. Sebenarnya Finas banyak juga memperjuangkan ekonomi untuk pegiat-pegiat industri ini. Ya, banyak rancangan yang telah pun disusun atur daripada pihak Finas. Kalau kita lihat kat sini, Finas juga sudah pun banyak memberikan nasihat dan juga pendidikan, tetapi masih banyak lagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab membuat cetak rompak ini. Kalau dulu kita masih ingat lagi cetak rompak VCD. Suatu ketika dulu lama tu tahun 90-an kan VCD kan. Tapi sekarang ini kita dah beralih ke arah digital. Penyamun ni bijaklah kan mengikut peredaran teknologi digital sekarang ini. Itulah dia. Sekarang ini teknologi digital pula yang mereka buat cetak rompak. Tapi itulah dia. Kita harapkan akan ada lebih banyak lagi pembenterasan di kalangan orang-orang pihak berkuasa ni untuk kita nak mengawal daripada mencetak rompak digital ini. Kalau tak ada demand, tak adalah supply-nya. Dia bagi anda janganlah menyokong bahan-bahan cetak rompak kerana ini akan menjatuhkan keseluruhan industri negara ini. Baik, kita akan teruskan dengan perkongsian di NST. Terpapar di halaman utama, faster rollout antara yang dititipkan oleh kerajaan sendiri untuk mempercepatkan program imunisasi kebangsaan, memastikan kesemua sekurang-kurangnya 8,000 orang akan menerima vaksin setiap hari sehinggalah ke hujung tahun ini. Tapi apa yang menjadi pilihan penerbit di NST di halaman kelima adalah PM, complain via right channels. Tertiary students should place integrity, rationality, courtesy and morality in the same order of priority. Dikongsikan di halaman kelima ini adalah titipan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri untuk memastikan dan meminta ke semua pelajar pengajian tinggi untuk menyampaikan segala ialah pandangan mereka ke channel ataupun ke saluran yang betul untuk memastikan setiap yang dikongsikan ataupun diutarakan itu mementingkan integriti kita sebagai pelajar dan juga rasa hormat di antara sesama sendiri. Kerana kita melihat banyaklah trend pada ketika ini kan mungkin sedikit sebanyak tekanan oleh ramai melalui pandemik dan sebagainya. Tapi mungkin ramai yang berkongsikan pendapat mereka tanpa rasa hormat mencaci sesama sendiri. Jadi ini antara yang dikongsikan oleh Perdana Menteri untuk memastikan kesemualah terutama sekali generasi muda ini untuk menyampaikan hasrat dan pandangan mereka dalam cara yang penuh hormat sekali. Itu yang kita ingin pentingkan di halaman kelima NST. Okey, itu dia yang menarik di NST. Kita nak bersama dengan Ellie. Silakan Ellie di Metro. Okey, saya sedang asyik baca satu paparan buku surat 14, nanti saya kongsi. Pilihan penerbit muka hadapan di Metro ini, gambarnya pun sangatlah menyelerakan. Nak pagi-pagi ni. Mana? Ni. Nampak? Bazar Ramadan punya juadah ni. Itulah dia. Tapi ni tak ada penjarakan ni Bazar Ramadan ni. Ini gambar lama lah. Bazar Ramadan Aidilfitri seperti kita kongsikan tadi dan juga solat tarawih di masjid dan surau dibenarkan, tetapi SOP-nya amatlah ketat dan akan dibentuk oleh PBT negeri masing-masing. Kita beralih ke muka surat 10 untuk perinciannya. Dinyatakan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, SOP yang ketat akan dilaksanakan bagi memastikan tiada penularan COVID-19 berlaku menerusi kebenaran aktiviti berkenaan. Dan antara SOP yang ditetapkan adalah bazar di lokasi terbuka. Tidak boleh dalam kanopi besar ataupun tertutup dan sebagainya. Kena terbuka dan kemudian mempunyai laluan sehala sahaja. Laluan sehala keluar masuk dan mengimbas kod MySejahtera dan kawalan jumlah pengunjung. Dalam kata lain kan, kalau nak pergi bazar Ramadan tu, janganlah fikir nak patah balik. Oh, nak beli yang apa tu, air sirap ke apa dekat belakang. Sekali jalan, maknanya kena tetapkan pendirian lah. Daripada masuk sampai ke hujung. Kalau tak, pusing balik. Itulah dia. Tapi kita yakin SOP ini akan dipatuhi terutamanya dalam kalangan peniaga bazar Ramadan lah dan juga bazar Aidilfitri nanti untuk memudahkan mereka mendapat pendapatan dan juga meraihkan Ramadan dan juga Aidilfitri nanti. Dan berkaitan dengan solat tarawih pula disebutkan di sini, SOP akan ditentukan pihak berkuasa agama negeri masing-masing
Ini termasuk kebenaran untuk aktiviti lain seperti tadarus dan juga ceramah. Maknanya dibolehkan. Tapi ada SOP yang akan diberikan oleh pihak berkuasa agama masing-masing. Anda boleh baca lanjutan di muka surat 10. Saya tertarik sikitlah penerbit kalau boleh kongsi. Ini catatan ataupun tulisan daripada pengarang hiburan Harian Metro sendiri. Netizen terus menggila pengenangan AJL 35. Maknanya masih lagi bercakap tentang perkara ini. Okey. Mari kita tunjuk sikit. Antara disebutkan, kita tidak boleh menilai lagu mengikut cita rasa muzik yang kita suka. Penerimaan orang terhadap sebuah lagu itu juga berbeza. Ayat petang bunyilah, rumah sudah siap, pahat masih berbunyi. Tapi ini lumrahlah AJL. Rindu tak mengacarakan? Tidak. Saya rasa masa sekarang dah peluang dan kesempatan untuk orang lain. Tapi rasanya ramai yang merindui. Tak, Ellie tak merindui pengacaraan, tapi peminat ataupun penonton AJL yang merindui Ellie nanti. Tapi yang penting, target lagu juara saya target betul. Oh, betul? Betul. Kawan last minute tukar. Ya, tapi perkara AJL ni jelah walaupun dah beberapa hari tapi masih lagi diperkatakan. Khususnya Dato' Hatan pun ada juga menyentuh berkaitan dengan perkara ini sebab kata Dato' Hatan, kita berada dalam prestis yang besar. Yang besar kan. Tidak seharusnya ada mengalami sedikit masalah teknikal ataupun audio, suara dan sebagainya. Tapi itulah dia, itu paling otai lah kan. Berkaitan dengan industri. Semua orang boleh bercakap berkaitan hak masing-masing untuk bercakap. Hak masing-masing kan. Tapi dalam masa sama kita kena jaga sensitiviti artis tersebut juga kan. Itu paling penting. Baik, kita banyak lipis yang menarik dan kita kejap lagi kita nak bercakap berkenaan dengan mitos ubat ni. Ini banyak kali orang cakap kalau yang sesiapa ada sakit buah pinggang kan, ini punca banyak makan ubat lah ni. Kan, itu adalah salah satu perkara mitos yang kami bawakan untuk kita memberi pencerahan, penerangan kepada anda semua kejap lagi. Okey, segalanya di Malaysia hari ini. Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu, Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam basah atau lembap. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka. Manakala pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan? Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan kita bercerita tentang sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia yang baru diraikan beberapa hari yang lalu dan masih lagi kita ingin menyampaikan maklumat berkaitan dengan perkara yang harus kita fahami tentang
antara aset yang penting dalam badan kita untuk menentukan kesihatan badan kita, iaitu ginjal atau buah pinggang. Dan adakah dalam kalangan kita yang mendengar dan juga menyebarkan cerita bahawasanya ambil ubat hospital ini boleh menjadi punca kerosakan buah pinggang. Jadi hari ini kita nak fahami lebih lanjut dan kita nak dapatkan pencerahan. Untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Zul Hilmi Yaakob, pakar perunding kardiologi Hospital Pakar KPJ Tawakal Kuala Lumpur. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eli. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Doktor sihat ya? Alhamdulillah. Ya. Okey, dari jauh saya nampak macam doktor pakai scrub ke atau bukan ni? Saya baru habis ada kes emergency, orang kena heart attack tadi. Oh, ya ke? Tak sempat tukar baju. Ya ke? Harapnya semua dalam keadaan lancar. InsyaAllah. Okey, doktor, ini ceritalah yang artikel yang saya perolehi disebutkan hapuskan mitos ubat hospital punca kepada buah pinggang rosak. Maknanya adalah cerita-cerita yang disebarkan tentang ubat-ubat hospital ni yang menjadi penyebab buah pinggang rosak. Jadi bukannya perkara-perkara lain. Doktor nak komen sikit, silakan. Ya, memang Eli, fahaman ni, mitos ni memang sangat-sangat tersebar luas di kalangan masyarakat Malaysia. So saya nak tegaskan kalau boleh tiga poin di sinilah. Yang pertama, ubat-ubat hospital yang diprescribe oleh doktor-doktor perubatan yang bertauliah bukan punca buah pinggang rosak. Itu yang pertama. Yang kedua, ubat-ubatan yang kita gunakan di hospital memang telah melepasi pelbagai fasa kajian yang sangat ketat dan tinggi disiplinnya sebelum dia diluluskan oleh badan otoriti di setiap negara. Di Malaysia ni yang kita panggil MPRA tu. Jadi sebelum MPRA meluluskan setiap ubat tu sudah terbukti bukan sahaja dia punya efikasi ataupun keberkesanannya, dia juga terbukti keselamatannya, safety-nya. Jadi kalau sesuatu ubat tu dia terbukti berkesan tetapi mempunyai kesan sampingan seperti rosak buah pinggang, ubat itu tidak akan diluluskan. Dan yang ketiga ialah punca utama kerosakan buah pinggang di dunia ni adalah dua. Yang pertama kencing manis, yang kedua darah tinggi. Bukan ubat-ubat. Jadi kencing manis dan darah tinggi ni adalah dua penyakit kronik yang memang memerlukan pesakit-pesakit mengambil ubat untuk seumur hidup, jangka hayat. Untuk mengawalnya. Masalah buah pinggang akan terjadi kalau kencing manis dan darah tinggi ini tidak dikawal. Cara untuk mengawal darah tinggi dan kencing manis ini adalah melalui ubat. Jadi bukan ubat-ubat ni yang merosakkan buah pinggang, tetapi penyakit kencing manis dan darah tinggi yang tidak dikawal disebabkan kurang ataupun tidak mengambil ubat yang akan merosakkan buah pinggang. Jadi maknanya ubat-ubat ni sebenarnya merendahkan risiko atau menyelamatkan buah pinggang. Jadi terbaliklah kita yang mitos yang selalu yang kita dengar tu. Okey, doktor. Tadi doktor sebutkan tentang kesan sampingan bila kita ambil ubat, apa-apa ubat, kebanyakannya akan dimaklumkan oleh doktor akan ada kesan sampingan tertentu dan sebagainya. Jadi barangkali istilah kesan sampingan ni yang buatkan ramai yang menganggap itu yang akan beri impak ataupun kesan negatif kepada buah pinggang itu sendiri. Maksudnya bukannya merosakkan tapi kesan sampingan itu. Doktor nak komen tentang perkara ni? Ya, memang adalah setengah-setengah ubat yang memang kita tahu dan memang kita tahu ada kesan sampingan untuk kerosakan buah pinggang. Saya bagi contoh ubat yang biasanya kita kaitkan dengan rosak buah pinggang ialah ubat tahan sakit ataupun painkiller. Bukan semua jenis, ada 1-2 jenis yang boleh meninggikan risiko rosak buah pinggang. Tapi itu pun jika diambil secara berlebihan dan dengan dos yang berlebih. Jadi perkara ini memang telah diketahui oleh semua doktor perubatan. Jadi kita akan pantau, kita tidak akan memberikan dos yang tinggi. Dan jika seorang pesakit itu perlu ambil ubat yang seperti itu, kita akan pantau fungsi buah pinggang untuk pastikan buah pinggang dia selamat. Doktor, bagaimana pula dengan ubat-ubat yang dijual di luar ataupun yang bukan di prescribed medicine lah? Bagaimana pula dengan ubat-ubat seperti itu? Itu pun lagi satu perkara yang terlalu banyaklah di Malaysia ni yang tapi itulah kita susah nak cakap, tapi sebenarnya ubat-ubat yang dijual di luar tu memang tak ada kajian, memang tak ada bukti yang dianya berkesan, ya. Jadi kita
sebagai rakyat Malaysia ni memang satu masalah lah di Malaysia ni. Apabila pengalaman saya sendiri pun bila nak prescribe ubat, contohnya ada seorang pesakit baru dapat darah tinggi contohnya, dan saya kata saya perlu start ubat. Jadi memang saya nampak reaksi yang pesakit tu permulaannya memang agak keberatan, memang macam takut nak makan ubat. Kenapa? Sebab saya dengar orang kata akan rosak buah pinggang kalau makan ubat ni. So saya rasa kena ubah sikit cara kita berfikir rakyat Malaysia ni. Kita kena amalkan dua prinsip lah. Sebagai kita orang Islam diajar dua prinsip yang mana apabila dunia sekarang ni penuh dengan informasi yang kita tidak boleh kawal. Apabila kita terima sesuatu informasi itu, kita diajar supaya selidik dulu, tabayun, selidik dulu, teliti dulu kesahihan informasi itu. Adakah dia diberikan oleh seseorang yang memang otoriti ataupun bertauliah untuk memberikan. Yang kedua ialah apabila kita tidak tahu, prinsip bertanya kepada pakar ataupun ahli di dalam bidang itu sangat penting untuk kita hayati dua prinsip ni. Kalau dalam bidang kesihatan, tentulah kita bertanyalah, rujuklah kepada pakar-pakar kesihatan, pakar perubatan yang bertauliah. Memang banyak produk-produk yang diklaim boleh ada manfaat itu, manfaat ini, satu ubat kadang-kadang boleh ubat segala penyakit dalam dunia ni. Ini semua adalah mitos yang memang tidak ada bukti langsung. Jadi kita selidiklah betul-betul sebab ini adalah nyawa kita, kesihatan kita, bukan benda yang kita patut ambil secara ringan dan main-main lah. Betul. Doktor, soalan terakhir saya barangkali ialah bila banyak sangat maklumat, lambangkan maklumat tentang ubat, kesan sampingan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita tak tahu yang mana satu mitos, yang mana satu benar. Pada pandangan doktor, sejauh mana database yang ada untuk dijadikan rujukan orang awam ini lengkap di negara kita ini? Sebab kadang-kadang kita nak tahu ubat tu betul, kita hanya Google saja. Lepas tu apa yang keluar dulu, yang itulah kita akan ambil kan? Google ni bukan tak sepatutnya dijadikan sebagai doktor kita lah. Sebab apa yang kita search dulu dia ada Google advertisement apa semua Jadi kalau kita nak Google cari information boleh, tapi kita dapatkan dulu pandangan daripada ahli dalam bidang tu. Dan apabila ahli dalam bidang tu sarankan kita untuk mengambil sesuatu ubat, dan kita boleh Google nama ubat tu untuk membaca dengan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak tengok dalam Google pun kita tengoklah website-website daripada badan-badan otoriti yang sahih, yang bertauliah. Contohnya kalau di Malaysia, di Kementerian Kesihatan Malaysia, MPRA, jangan ambil sebarang, terutamanya yang berbentuk iklan lah. Selalunya mereka ada komersial punya agenda. Itu agak kontribusi sikit. Baik, perkongsian yang baik dan padat. Dr. Zul, terima kasih banyak sudi bersama kami. Terima kasih Ali, terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Dr. Zul Hilmi Yaakob, pakar perunding kardiologi, Hospital Pakar KPJ Tawakal, Kuala Lumpur. Dan ini sesuatu yang sangat penting sebenarnya. Kita bercakap tentang maklumat yang begitu banyak di laman sosial, di internet dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kita juga boleh mendapat capaian maklumat daripada pihak yang berautoriti. Mesti ada dalam kalangan kita yang kenal doktor dan sebagainya. Daripada kita terima perkongsian ataupun sharing daripada sumber yang tidak kita ketahui, lebih baiklah kita tanya, ada tak doktor yang tahu pasal benda ni, dan kita tanya doktor itu sendiri. Di media sosial, di Facebook ada, di Instagram pun ada, macam-macam cara kita boleh lakukan untuk mendapatkan pengesahan. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini nak bersama dengan Fazli dan juga tetamu bercakap tentang drama yang menjadi bualan, Slot Lestari, Romantika 4 hari 3 malam bersama di Malaysia. Demi menyiapkan artikel mengenai blind date, Lana terpaksa berjanji temu dengan orang yang tak dikenalinya. Perlu ke saya keluar dengan lelaki-lelaki yang saya tak kenal ni? Namun pertemuan beliau dengan Amar mencipta rasa cinta yang berbeza. Kenapa awak pandang saya macam tu? Kita bayang bidadari main boyang lah. Romantika 4 hari 3 malam, setiap Rabu hingga Sabtu 9 malam di Lestari TV3.
Ya, itu dia Romantika 4 hari 3 malam. Cukup ke 4 hari 3 malam? Okey, baik. Saya percaya ramai di antara penonton Malaysia hari ini pun salah seorang daripada jutaan peminat setia ataupun penonton setia untuk slot Lestari ini, iaitu drama Romantika 4 hari 3 malam telah pun dimulakan pada 10 Mac lalu dan malam ini merupakan episod yang kelima. Apakah pengisiannya, jalan ceritanya, kena nantikan pada malam ini bermula 9 malam. Baik, untuk memperkatakan tentang drama Romantika 4 hari 3 malam ni, kita bersama dengan dua orang terajuk utama lah, pelakon utama, hero dan heroin cerita ini. Siapa lagi kalau bukan Sean Lee dan Amelia Anderson. Selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Yes. Okey, wow, nampak tak? Berceria pagi ni. Wow. Ini mesti sebab sebutan ramai ni. Drama Romantika 4 hari 3 malam ni. Permulaannya mungkin Amelia lah kongsikan, sebab tadi kalau tengok promo tadi pun dah macam menarik sebab buat blind date ni. Macam menarik ni, blind date. Lepas tu jumpa pula dengan Amar kan. Okey, mungkin boleh kongsikan. Ya. Okey, jadi watak saya Lana Analia seorang wartawan dan dia dibagi tugas untuk menulis pasal blind date. Okey. Jadi dalam banyak-banyak blind date yang dia pergi, last dia jatuh cinta dengan orang yang dia jumpa bukan melalui blind date. Jadi itu cerita dia, saya tak boleh nak kongsi lebih sebab kita baru je episod 5. Jadi untuk siapa yang nak tahu lebih lanjut, tengoklah malam ni. Yes, tengoklah malam ni. Okey, macam Sean pula. Sean pun dah banyak juga berlakon kan dalam drama-drama Melayu sekarang ni. Wah, memang sekarang ni memang hot lah kan sekarang ni. Okey, Sean. Untuk drama ni, apa yang Sean boleh katakan mengenai watak yang Sean bawakan? Sebab banyak drama yang Sean lakukan pun mungkin disebabkan macam orang nak tackle seseorang kan. Apa kelainan yang mungkin Sean boleh berikan dalam drama ini, Sean? Untuk drama Romantika 4 hari 3 malam ni, Sean memegang watak Amar. Watak ni agak it's a bit different lah sebab dia kerja formal tapi dia macam selalu stres, selalu macam depressed, selalu macam ada masalah and susah sebab for me personally I'm not like that, you know, like so it gets a bit difficult. Tapi terima kasih juga kepada Amelia sebab banyak tolong lah kita punya karakter juga, so at least we have this kind of a chemistry going on, so supaya senang kita nak you know menjalankan tugas kita. Ya. Okey, bercakap berkenaan dengan chemistry, saya tahu macam soalan ni macam klise lah kan, sebab ramai juga yang mengatakan bahawa kalau kita nak wujudkan chemistry ni dalam lakonan ni perlu ada sesuatu lah yang dibuat kan. Macam Amelia tadi Sean dah kata untuk wujudkan chemistry Amelia banyak bantu. Mungkin Amelia boleh kongsikan apa yang Amelia bantu untuk menjayakan watak Lana dan juga ni Sean, watak Amar ni. Tak adalah. I rasa macam teamwork ni sangat important. So bukan saja saya membantu Sean, tapi Sean juga membantu saya. Dan I rasa macam ni kali apa ya Sean? Kali keempat ke kita kerja together? Ya. Kali dah. So dah banyak kali dah. Jadi kita memang dah ada chemistry tu. Cuma satu je benda yang macam pelik adalah bila kita first kerja together, kita jadi kembar tau dalam cerita. Yes. Sekarang bercinta pula. Jadi untuk macam reversekan dia punya relationship tu agak pelik sikit, tapi last jadi jugalah sebab dia memang pelakon yang hebat and kita tahu macam mana nak membantu each other lah untuk melakukan watak yang berjaya. Yes, betul. Saya percaya ramai pun yang mengatakan bahawa gandingan awak berdua ni memang serasi lah. Kalau tak serasi, takkanlah dah sampai 3-4 drama together kan. Lakonan ini, rakaman ataupun syuting dibuat, nampak tak? Ini dia, seperti mana anda dapat saksikan sekarang, pulau yang dipanggil sebagai Pulau Idaman kan. Ada tak macam scene yang mungkin boleh dikongsikan yang berlakon? Pulau Idaman tu sebenarnya kat mana tu, Sean? Pulau Impian tu dia dekat Pulau Besar. Pulau Besar, yes. Pulau Besar. Ada tak macam scene yang diingat sampai sekarang? Mungkin scene diving lah bagi Amy. Scene diving tu yang fun. Diving. Ya, scene diving tu salah satu challenge yang paling hardcore lah sebab dulu kan first drama Sean buat dengan Amelia, kita ada scene naik boat juga. Sean masa tu sebab Sean memang mabuk laut lah. So memang muntah-muntah masa shoot scene tu, tapi kali ni after like how many years? 4 years kita buat balik drama nak pergi buat diving pula, so kita kena naik boat juga. And time tu terima kasih sebab tak ada benda yang berlaku lah, tak ada muntah-muntah, so like there's nothing bad going on, so like I nampak
it's weird but I see an improvement in myself. Ada improvement, Sean. Okey. Yelah kan sebab kalau kita ni nak menjayakan sesebuah watak tu, yelah kadang-kadang kita kena mencabar sesuatu kan. Macam yelah Sean sebelum ni mabuk laut tapi alhamdulillah kan berjaya juga untuk melakonkan watak ini. Kenapa agaknya mungkinlah ni hari ni dah masuk episod 5 kan. Kalau mereka yang lihat Malaysia hari ni pada hari ni mungkin mereka rasa macam nak tengoklah malam ni episod ke-5. Apakah mungkin jalan cerita yang mungkin boleh kongsikan sikit lah untuk episod 5 pada malam ini, Amelia? Okay, so untuk malam ni sebenarnya ada, saya rasa cerita ni special sebab dia bukan saja rom-com. So cerita ni light kan, tapi kita juga ada bab-bab misteri dan macam-macam lagi. Tapi malam ni agak konflik sikit sebab kalau korang tengok episod 4, Amar terjumpa salah satu artikel dari Lana dan dia rasa benda tu pasal Amar. So Amar dah terasa dah dekat situ. So malam ni kita akan nampak macam mana Amar handle situation tu dan Lana juga. So kita memang tengah ada konflik sikit lah dua-dua watak ni. Ini ada malam ni akan first time konflik mereka lah. Yes. First time akan ada drama yang salah faham ke ataupun like misunderstanding. Betul. Sebelum ni happy-happy je. Yeah. So this episode is the beginning of their drama, I would say. Ya. Malam ni mungkin kita boleh lihat Hisham bergaduh pula kan dengan Amar, gaduh pasal Lana. Lepas tu Lana pula mungkin dapat tahu yang Amar dah bertunang. Kan? Itu antara yang menarik malam ni. Okey, apa harapan Sean ataupun Amelia drama pada malam ini? Silakan. Harapan Sean untuk malam ni semesti harap-harap sama juga dengan Amelia, dengan pihak production juga. Kita harap-harap penonton akan terhibur dengan kita punya drama, and please tolong tweet, tolong support. Selama ni thank you guys so much for the first week. Sebab korang ada tweet, kita pun dah trending, and terima kasih. I feel really proud and really happy that penonton kita suka juga kita punya show. Okay, Amelia pula? Sama je lah macam Sean. Kalau nak tambah sikit, saya rasa macam actually tak adalah nak tambah. Hopefully korang enjoy. Hopefully korang teruskan dengan drama kita. And we'll see you tonight lah on TV kan? Yes, malam tu janji kita ya. Malam ni kalau nak date dengan Lama dengan Lana, malam ni pukul 9 malam di TV3. Itulah tak sempat nak suruh Lana rap sikit Amelia. Tapi tak sempat, tak apalah. Nanti kita rap nantilah. Okey, baik. Terima kasih Amelia, Anderson dan juga Sean Lee. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Take care, stay safe. Baik, okey, kepada anda semua jangan lupa untuk anda saksikan Romantika 4 Hari 3 Malam pada malam ini dalam slot Lestari bermula jam 9 malam pastinya di TV3. Baik, kita nak berhenti berehat. Sebentar lagi kita akan bersama dengan Ellie dan Sofia. Anda bercakap berkenaan dengan hina guru adalah salah satu daripada perbuatan biadab. Segalanya di Malaysia hari ini sebentar lagi. Baik, masih bersama kami di Malaysia hari ini dan di segmen kali ini, Ellie, kita nak mendalami sesuatu yang menjadi tular baru-baru ini. Apakah takat dan juga melihatlah rasa hormat pelajar terhadap seorang guru? Itulah dia. Satu video tular baru-baru ini antara pelajar SPM, beberapa SPM, terus menunjukkan perasaan mereka dengan menconteng kata-kata lucah di bahagian belakang baju sekolah untuk menghina seorang guru. Itulah dia. Kita bercakap tentang situasi, ialah sama ada mereka ni nak meraihkan selesainya SPM, pada masa sama ingin menyampaikan mesej kepada cikgu masing-masing, tapi itu adalah satu perbuatan yang biadab dan tidak sepatutnya dicontohi. Okey, kita nak dapatkan komen ataupun maklum balas lanjut tentang situasi ini. Kita nak bersama dengan Encik Syahrul Izwan Sabdin. Beliau ialah yang dipertua PIBG Sekolah Rendah Agama Merbau, sempat di Sungai Buloh. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Syahrul sihat ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kesudi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Jadi perkara ini bila menjadi tular, ia akan mengundang banyak respons. Dan ada dalam kalangan yang mengatakan ini biadab. Tapi ada pada masa yang sama, biasalah netizen ni kan ada tim masing-masing kan. Jadi secara umumnya, sampai permulaan ini, komen Encik Syahrul tentang situasi seperti ini. Kenapa ia boleh berlaku sejak semenjak ni? Baik, terima kasih Ellie dan Sofia ya. Saya tak salahkan pelajar
itu 100%. Kerana kita faham situasi pelajar yang sepatutnya periksa tahun lepas tapi diperiksa pada tahun ni, bulan 2. Dengan pembelajarannya terganggu, mula masuk kelas, kemudian secara online, kemudian masuk kelas mula. Jadi motivasi tu mungkin terganggu. Saya tak salahkan pelajar tu. Contohnya kami di sekolah kami pun seringkali mengadakan program motivasi untuk menaikkan tahap pelajar, motivasi pelajar untuk menghadapi peperiksaan. Contohnya ialah untuk SPM, STPM. Jadi sinilah pentingnya kita kekalkan motivasi itu. Walau bagaimanapun saya tak nafikan guru ni adalah seorang yang patut kita hormati dan tersayangi, kasihi. Disebabkan seorang individu tu bila dia dah menjadi guru, panggilan guru, cikgu tu akan kekal selama-lamanya. Jadi bila dah meninggal dunia pun kita akan tetap panggil arwah cikgu Ali contohnya. Jadi itulah satu penghormatan buat guru. Baik, Cik Syarul, kita cuba nak memahami kesemua pihak dalam situasi ini, tertekan pandemik dan sebagainya, delay dalam peperiksaan dan sebagainya. Tetapi adakah perbuatan pelajar ini yang seolah begitu berani untuk menonjolkan perasaan mereka dalam cara begitu perlu kita dalam kata lain terima disebabkan pandemik COVID-19. Sedangkan ini satu perkara yang boleh dikatakan satu asas untuk menghormati seorang guru. Pandangan Cik Syarul? Ya, saya tak terimalah kalau begitu. Kerana apa yang berlaku tu kena ada pro and cons. Di sinilah main peranan ibu bapa untuk menerangkan apa pro dan cons satu perkara itu. Kalau misalnya kata nak meluahkan, jelas kita faham kita lepas SPM nak meluahkan rasa bebasnya tu. Tapi kena ada pro and cons je. Maksudnya parent kena terangkan apa yang akan terjadi jika sesuatu itu begini-begini. Barulah dan kita akan biarkan anak-anak tu untuk membuat pilihan masing-masing. Okey, Cik Syarul, gambar ini sudah menjadi tular dan mendapat perhatian media juga, termasuklah media media arus perdana kan. Gambar-gambar yang menjadi tular seperti ini memberi rangsangan kepada golongan remaja dan melihatkan mereka ni sebagai antara lain wira kerana keberanian mereka. Jadi sebagai anggota PIBG yang cakna tentang perkara seperti ini, apa tindakan yang boleh diambil oleh pihak PIBG, ibu bapa termasuklah pihak sekolah pada pandangan Cik Syarul sendiri untuk memastikan ia tidak berulang? Sebab kita pernah dengar situasi lepas SPM ni ada yang buat macam konvoi, menconteng pakaian dan sebagainya. Itu luahan mereka. Tetapi bagaimana untuk memastikan perkara ini tidak berulang khususnya dalam cara sebegini? Baiklah, insya-Allah hasilnya selepas ini kami akan memperingatkan pelajar-pelajar lah, khususnya yang habis periksa akhir itu. Janganlah terlampau seronok kerana itu hanyalah permulaan untuk kehidupan mereka. Kerana kita ada lagi universiti, college, kehidupan lepas bekerja. Jadi jangan terlampau seronok. Stiker tu mungkin bolehlah, tapi kena ada adab dan juga kawalannya lah. Dan mungkin saya pun ingin menyarankan pada kerajaan lah, mungkin kita boleh mewujudkan semula BTN, PLKN kerana dengan silibus yang moden lebih baik, kerana kita nampak daripada zaman dulu di mana jati diri pelajar tu dia lebih beradab, dia lebih menghormati antara satu sama lain. Mungkin itulah boleh disarankanlah untuk seterusnya nanti. Okey, itulah satu kursus yang berasingan lah, yang pastinya hasratnya untuk membentuk jati diri, semangat cintakan negara dan nilai-nilai murni pada masa yang sama. Persoalannya perkara ini berlaku selepas SPM, maknanya anak-anak ini melalui satu fasa di sekolah tu. Kenapa rasa hormat terhadap guru tu tidak ada? Adakah nilai itu tidak dirasai lagi di sekolah sampai adanya keberanian sedemikian rupa? Tak ada. Saya rasa hormati guru tu masih ada di sekolah. Kalau saya ambil untuk sekolah saya, masih ada lagi tahap hormati guru tu. Tapi mungkin bila pelajar ni dah luar sekolah, mereka tak menyangka bahawa benda ni akan terjadi. Yalah, kita tak semacam terikat sebagai pelajar lagi kan. Itulah saya rasa memang
pelajar sendiri itu akan ingatlah apa yang dia perlu kawal lah dengan segala yang dilakukan tu, perbuatan mereka betul. Baik, Cik Syarul, saya ingin tahulah, ramai menyatakan bahawa segala perlakuan kita, kanak-kanak, pelajar sebagainya bermula daripada rumah, dan ramai menyatakan bahawa parenting ataupun kepribadian anak kita itu mencerminkan parenting ataupun didikan kita di rumah ataupun tiada didikan di rumah. Jadi menjadikan salah satu mungkin nasihat bagi ibu bapa pula untuk mengenal pasti tindakan dan perlakuan memberontak di kalangan anak remaja ni. Apa yang Encik Syarul boleh sampaikan? Baik, kita sebagai ibu bapa nak tak nak kita kena meluangkan masa untuk anak-anak. Maknanya lepas habis waktu malam tu contohnya, lepas solat maghrib apa ke, kita akan sit down, kita akan tengok apa homework mereka yang perlu buat. Kemudian kita kata untuk yalah tak lama pun kita faham ibu bapa sekarang ni bekerja, tapi tak lama pun dalam masa 5 minit, 19 minit itu perlu diluangkan masa untuk anak-anak. Kemudian mungkin hari hujung minggu mungkin boleh bawa anak contohnya untuk quality time seorang lah dengan anak kan. Bawa ke pasar contohnya, macam saya bawa ke anak perempuan saya ke pasar. Barulah boleh mengenal daun sup mana satu, daun ketumbar mana satu kan. Macam itulah contohnya. Untuk binakan rapport supaya taklah mereka hanya disekelilingi oleh rakan-rakan saja. Itu je. Baik. Cik Syarul, terima kasih banyak atas perkongsian pandangan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Syarul Izwan Sabdin, YDP PIBG SRA Merbau Sempak Sungai Buloh, menjadi anggota PIBG ini memang satu tugas yang mencabar sebenarnya kan. Cuma cabaran masa kini ni yang kita semua harus fahami ialah kadang-kadang bila kita cakap seperti yang Sofia sebutkan, anak ni cerminan kepada sikap ibu bapa. Ya, apabila adanya generasi yang memiliki helikopter parenting ni, helikopter parents ni, segalanya. jadi apabila ibu bapa ni mencabar guru, jadi anak-anak lihat, oh tengok mak ayah saya pun anggap cikgu sebegini. Jadi rasa hormat tu barangkali dipersoal di situlah. Tu yang mungkin adanya keberanian buat tindakan seperti ini. Kita tak nak menjadi mereka yang enabler ataupun memberikan peluang kepada anak-anak ini untuk tak apa buat tak apa, kita maafkan tanpa merasakan perkara yang kita lakukan itu mempunyai implikasinya itu sendiri. Kita tugas kita semua sebenarnya. Bukan nak tuding jari. Kita dengar pula perkongsian seorang guru berkenaan dengan isu ini. Mari kita saksikan. Direct into my face. Living bird. A male and female adults will need to get bila isu ni timbul, ya sebenarnya isu ni menjadi pengajaran kepada semua pihak. Bukan saja kepada mereka yang melakukan, tapi juga kepada orang lain, kepada rakan-rakan sebaya atau juga mereka yang lebih muda. Dan kita juga sebenarnya belajar perlunya menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak. Diorang rasa benda ni biasa. Sebab dalam pertuturan harian, dalam Instagram, dalam Facebook, dalam Twitter, benda-benda macam tu, benda tu biasa. Walaupun sebab dalam lingkungan umum mereka, perkara tu jadi macam perkara biasa sebenarnya. Tapi itulah peranan kita. Itulah peranan kita. Peranan kita bukan sahaja ibu bapa, bukan sahaja guru sebenarnya, tapi peranan semua masyarakat. Semua kena main peranan. Terapkan dalam diri anak-anak ni nilai kasih sayang, nilai hormat menghormati, bukan sahaja kepada guru. Nilai hormat menghormati ni bukan sahaja kepada guru, bukan sahaja kepada ibu bapa, tapi juga pada jiran sebelah, tapi juga kepada masyarakat sekeliling, mungkin juga kepada adik-adik. Ya, semua itu sebenarnya mainkan peranan penting. Kalau perkara-perkara ini kita terapkan dalam diri anak-anak ni lebih awal, mereka akan sedar. Mereka akan sedar sebenarnya. Sebab kita nak lahirkan pemimpin masa depan, kita tengok anak-anak muda kita hari ini. Jadi mulai hari ini kita kena sama-sama bekerjasama. Semua ibu bapa, guru, masyarakat, media massa, badan swasta, kerajaan dan sebagainya kena mainkan peranan supaya anak-anak ni tahu nilai.
anak-anak ni faham erti kehidupan. Ya, sebab mereka semua bukan tak tahu apa yang mereka buat ni salah, tapi sebenarnya mereka keliru sebab semua orang buat benda yang sama. Itu yang kita kena ubah. Itu yang kita kena ubah. Boleh kita dengar rentetan daripada isu dua orang pelajar ini yang menghina guru. Tak tahulah guru mana yang beliau maksudkan ataupun keseluruhannya mereka menconteng baju untuk menunjukkan mungkin tanda tidak puas hati ataupun apa, mungkin kita tak tahulah apa yang tersirat di hati pelajar tersebut. Baik, kalau tadi Ellie dan Sofia telah pun bersama dengan yang di-Pertua PABG, jadi sekarang ni saya nak dengar sendirilah, mungkin ada luahan daripada pelajar, mewakili golongan pelajar ini. Jadi kita nak bersama dengan Razin Razaini, salah seorang pelajar tingkatan 4 di Pontianak Johor. Assalamualaikum, Razin. Waalaikumsalam, Tuan. Okey, terlebih dahulu, abang nak cakap ni, janganlah tiru perkara yang macam tu, conteng ke, hina guru ke apa. Awal-awal lagi dah mention ni. Okey, Razin. Komen sikitlah Razin. Razin tengok itu apa, ada pelajar yang menghina guru. Macam-macam lah platform sekarang ni nak menghina guru. Ada yang conteng dekat baju lah, ada yang cakap dekat Facebook dan sebagainya. Komen, Razin. Banyak sangat orang yang menghina guru untuk waktu sekarang ini, Razin. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya. Nama saya Azin dan saya juga merupakan pelajar daripada MRSM Kediri Ismail. Jadi pada pendapat saya, perkara sebegini berlaku disebabkan oleh ketidaksefahaman antara guru dan pelajar. Bagi saya, guru merupakan individu yang amat penting di dalam masyarakat. Seperti contoh, guru ibarat pekebun yang ingin menjaga dan membesarkan benih pokok tersebut dengan sehabis baik. Jadi, guru ini merupakan seorang yang pakar dalam bidang membesarkan kita punya generasi dalam masa depan. Jadi perkara ini berlaku apabila pelajar dan guru tidak punya kesefahaman yang sama. Jadi pelajar bila dia tidak punya persefahaman yang sama, dia akan menjadi individu yang ingin mengganas dan ingin memberontak terhadap guru tersebut kerana pelajar tersebut tak faham apakah tujuan yang guru itu sedang lakukan. Jadi saya yakin kalau kita mampu mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar ataupun mendekati pelajar tersebut, memahami identiti, latar belakang dan karakter development mereka, jadi kita boleh menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik. Ya, okey. Ketidakfahaman antara pelajar dan guru itu mungkin menjadi salah satu punca lah di mana pelajar ini menunjukkan rasa tidak puas hati kepada guru tersebut. Okey, baik, bagi Razin sendiri, contohlah Razin dan juga mungkin rakan-rakan lain adalah mungkin sedikit salah faham dengan guru kan. Apa tindakan yang Razin boleh lakukan? Contoh, Razin tidak, yalah, mungkin ada perkara yang mungkin mengganggulah sama ada pelajar ataupun guru ini. Apa tindakan yang sewajarnya dilakukan, Razin? Baiklah, perkara sebegini sering berlaku dalam kalangan pelajar bila tidak salah faham ini berlaku. Contoh, guru tersebut dia bagi kerja yang terlampau banyak untuk pelajar dan pelajar salah faham dan menganggap bahawa guru tersebut ingin menzalimi mereka. Jadi saya percaya perkara ini berlaku dan pelajar perlu pertama sekali sedar akan apa tujuan mereka sebagai seorang pelajar. Apakah yang mereka patut lakukan sebagai seorang pelajar? Adakah mereka patut memberontak terhadap cikgu mereka ataupun mereka perlu berusaha dan cuba memahami akan apakah tujuan yang ada di dalam arahan cikgu mereka. Jadi bila kita semua pelajar mampu memahami dan mengingati tujuan kita sebagai seorang pelajar, kita mampu bersabar akan apa arahan ataupun salah faham yang berlaku antara cikgu. Dan saya percaya bahawa tidak semua individu akan memberontak terhadap cikgu. Ada individu yang mampu memahami cikgu dengan baik dan tidak memberontak. Jadi saya percaya bahawa rakan-rakan yang mampu memahami cikgu ini, yang tiada masalah salah faham, mampu memberi nasihat kepada mereka yang mungkin anti cikgu ataupun mungkin punya salah faham yang besar. So, peranan sebagai seorang rakan juga amat penting untuk menasihi mereka yang perlu dinasihati. Ya, betul. Peranan pelajar penting dan saya percaya juga mungkin peranan ibu bapa pun penting jugalah untuk kita menerapkan nilai-nilai untuk kita menghormati guru-guru. Adakah Razin bersetuju disebabkan mungkin perkara tersebut bermula dari rumah? Mungkin dekat rumah ibu bapa tidak mungkin menerapkan nilai-nilai untuk kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita, khususnya untuk kita menghormati guru-guru yang berada dekat sekolah. Adakah sebenarnya peranan ibu bapa ini sedikit longgar disebabkan perkara ini berlaku, Razin? Saya percaya bahawa apabila kita dalam zaman yang sekian berubah
kita punya teknologi semakin maju dan kita punya perubahan culture semakin tinggi. Jadi kita tidak boleh meletakkan 100% kesalahan tersebut kepada pihak keluarga atau pihak ibu bapa, kerana dunia kini sudah berubah. Ibu bapa bukan lagi individu yang wajib dan perlu sentiasa ada untuk pelajar mereka, kerana kita perlu terima yang dunia ini tidak seperti dunia yang dahulu. Namun saya masih dan tetap percaya bahawa ibu bapa mempunyai peranan yang penting untuk membimbing anak mereka, kerana anak mereka juga merupakan cermin kepada mereka. Anak mereka mencerminkan tahap mereka sebagai ibu bapa. Adakah mereka ibu bapa yang baik ataupun tidak. Jadi ya, memang betul ibu bapa mainkan peranan yang penting, namun kita tidak boleh menyalahkan ibu bapa mereka apabila mereka bertindak di luar tabi'i mereka. Razin, saya percaya ramai juga di antara pelajar-pelajar ni yang menunjukkan rasa tidak puas hati mereka. Banyak platform lah yang mereka buat, contohnya macam yang saya sebutkan tadi. Razin sendirilah, andai kata kalau misal kata Razin dan juga rakan-rakan yang lain, yalah, kalau misal kata ada berlaku sedikit salah faham dengan guru tersebut, apakah tindakan yang sewajarnya? Razin ni macam mewakili pelajar-pelajar lain, sebab kadang-kadang pelajar ni, kadang mereka ni mungkin tidak berfikir jauh. Contoh, ada sedikit salah faham dengan guru, terus saja nak conteng, nak calahkan kereta guru dan sebagainya, kan. Jadi macam mana cara Razin ingin menunjukkan rasa tidak puas hati kepada guru? Mungkin Razin boleh tunjukkan teladan kepada pelajar-pelajar lain, Razin. Baiklah, saya percaya bahawa pihak sekolah telah berusaha dengan habis-baik untuk memberikan program tentang cara menghandali stres ataupun berasa benci tersebut dalam diri sendiri. Contoh, rakan saya, Akid dan saya mempunyai masalah emosi dan geram kepada cikgu. Jadi saya percaya terdapat banyak platform ataupun cara lain, seperti contoh kami boleh dengar lagu dan cuba memahami lagu tersebut dan mengekspreskan perasaan marah kami dalam lagu tersebut. Ataupun kita juga boleh mengekspreskan masalah stres atau marah ini melalui sukan, kerana sukan juga merupakan platform yang baik untuk kita meletakkan semua emosi kita dan merasakan neutral semula. Selain itu, saya percaya terdapat banyak lagi platform dan cara, seperti contoh mendengar lagu, melihat drama ataupun movie ataupun anime ataupun series yang mereka suka, ataupun bermain sukan bersama rakan-rakan, kerana ia merupakan salah satu cara yang baik untuk mengatasi masalah stres dengan sihat. Ya, betul. Dan saya juga percaya ada cara yang tidak sihat, seperti contoh kita melukis perkara-perkara yang tidak baik dalam baju sekolah kita. Itu adalah antara contoh pelajar mengekspreskan perasaan marah dengan tidak sihat dan tidak patut dicontohi. Ya, betul. Baik, terima kasih cakap kepada Razin, dan saya percaya kata-kata yang dikeluarkan daripada Razin ini dapatlah memberikan sedikit idea lah, ataupun yalah, kadang-kadang ada pelajar ni, kadang mereka ni tak tahu nak buat apa. Tapi apa yang Razin keluarkan tadi tu, saya rasa dapat memberikan 1001 makna lah untuk pelajar-pelajar lain, untuk mereka mengekspresikan ketidakpuas hati ataupun rasa mereka berterima kasih pada guru, pun ada cara yang tersendiri. Baik, terima kasih cakap kepada Razin. Ya, selamat belajar nanti. All the best. Baik. Itu dia, alhamdulillah kita telah bersama dengan salah seorang pelajar tingkatan 4, Razin Razaini. Jadi kepada anda semua, ya, untuk kita nak memupuk kesedaran di kalangan pelajar ini, bukan saja tugas itu dipikul daripada guru tersebut, malahan daripada ibu bapa, daripada komuniti setempat, untuk kita mencerminkan generasi pelajar yang rosak nilai kerohaniannya. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Kejap lagi kita nak bersama salah seorang artis baru ni, namanya Is Arfan. Susah nak sebut namanya. Segalanya di Malaysia Hari Ini sebentar lagi. Apa nama dia? Ada bernota, Is Arfan. Lah dia kan sekarang feel lagu tu pun macam rasa kesakitan dia juga. Alamak. Terasa lah. Terasa Kalau kita dengar lagu ni, kita boleh rasa lah feel lah. Tapi tak makan dalam lah, rasa sampai ya, betul. Ini saya rasa vibe penyanyi balada 90-an tu dah mula kembali kan. Suara-suara macam Allahyarham Salim kan, dan dinyanyikan oleh penyanyi yang baru. Ya, betul. Kan, yang baru 20-an kan. Ya. Okay, jadi kita terus saja nak bersama dengan Is Arfan. Assalamualaikum Is. Pagi. Hello, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Khabar? Sihat, alhamdulillah. Hari ni buat apa hari ni? Baru bangun. Baru bangun. Okey, Mujo sempat bangun. Patutlah suara berbangun. Okey, macam mana lagu ni? Tiada bernoktah. Macam sedih je, apa cerita dia sebenarnya? Lagu ni bagi saya sangat straight, which is orang dengar pun boleh faham lagu ni kisahkan tentang broken apa semua kan. Okey, lagu ni bagi saya bernoktah ni, maksud dia noktah dalam lagu ni maksud dia perkahwinan.
lagu ni mengisahkan tentang satu pasangan yang menuju ke alam perkahwinan, but berlaku kes curang kat situ, which is perempuan yang buat, and then perempuan tu nak patah balik dengan lelaki, but lelaki ni tak boleh terima dah, so tidak bernotah, tak jadi kahwin. Simple. Maknanya belum kahwin lagi lah. Belum baru nak kahwin. kahwin. Tiba-tiba okey. Dia buat U-turn lah, buat U-turn, lepas tu lelaki tu dah tak nak terima lagi lah, macam tu lah. Dia buat U-turn, lepas tu dia nak roundabout tapi ada accident. Jumpa. Babas pula kan. Itu ceritanya rupanya. Okey, awak adalah Is Arfan adalah peserta lagu Cinta Kita. Dia produk-produk program ni memang kena lagu jiwang-jiwang ke macam mana? Tak ada, lagu ni dah buat lama dah, 3 tahun lepas. Ya ke? Tapi adakah itu image yang kalian tampilkan ataupun sebab lagu ni dah lama tapi lepas ni mungkin nak juga genre yang lebih ceria ke? Okay, lepas ni insyaAllah Is akan release single yang akan lain genre, macam lagu Tak Sedih pula, macam lagu Cina. So, Okey. Ya. Tapi untuk lagu ni tadi Sofia pun dah terkesan kan? Disebabkan lirik lagu dia bukan dengan lirik tau. Terkesan. Dia bukan dengan lirik, dia tapi dia. cuma arrangement muzik tu pun dah terkesan. Tapi saya ambil lah sikit dia punya liriknya Lemak salin Ada. Sadis terbunuh sakit ditembus oleh katamu. Itu memang menusuk lah kan. Jadi dari erti-erti kata yang ditulis dalam lirik ini, bagaimana Is boleh katakan, adakah sebenarnya nak memberikan lirik ni memang betul-betul padu ke ataupun bagaimana? Lirik ni bukan saya buat tapi saya boleh faham. Maksud ayat tu, sebelum perempuan tu nak pergi, mungkin dia cakap melontarkan ayat-ayat yang menyakitkan hati lelaki tu. Sebab lagu ni komposer yang buat. Komposer tu dia cerita kat saya. Ni betul-betul terjadi kat hidup dia. Oh ya ke? Mari kita Google siapa komposer ni. Okay, Is kita nak throwback sikit lah. Kita difahamkan Is dulu ni pemain bola sepak kan? Cerita ni jadi pemain bola sepak ke? Ataupun macam mana boleh terjerumus dalam bidang nyanyian? Benda ni sangat benda ni macam mana tiba-tiba je. Tiba-tiba mak saya hantar dekat kelas vokal lagu Melayu Asli. Dia dengar saya nyanyi kat tandas, lepas tu esok dah kena register. Serius lah? Ya ke? Kat tandas? Saya penyanyi tandas juga. Wow. Maknanya bukan awak bercita-cita nak menjadi penyanyi sejak kecil, tak adalah. Tak. Wow. Untungnya jadi macam ni. Tak. Untungnya kebetulan mak dia lalu kat tandas. Kalau mak dia tak lalu, tak ada lah. Kan? sebab tandas kat dapur. Mak saya tak ada dapur. Tepatlah kira firasat ibu tu merasakan ni boleh jadi penyanyi ni. Macam kita biasa dengan anak nyanyi mengucap memang sedap suara kan. Tapi firasat ibu tu betul lah. Ke mak suruh cakap, lebih baik kau berhenti nyanyi, kau tidak mak hantar demo ni. Tak, sebelum dia hantar tu bebel lah, bising kan. Baik masuk kelas lagu Melayu Asli. Suruh sedap sikit nyanyi kat tandas. Jadi sekarang ni tapi bukan calang-calang ni, lagu asli pun boleh nyanyi ni. Lagu asli Sarawak kan? Ya, saya asal daripada Sarawak. Daripada Sarawak. Dengar sikit. Dah dengar sikit? Dah dengar sikit. Lagu asli je. Sikit je. Lagu Sayang Sarawak boleh? Boleh. Kami orang Sarawak tengok MSI ni. Sayang Sarawak, sayang Sarawak, tebing berbukit. Sikit lah. Lagu ni ke yang ni kat toilet tu? Tak kan? Toilet lagu. Dia nyanyi kat tepi sungai. Boleh bayangkan. Tebing. Alamak. Tebing sungai. Tapi orang Sarawak, ini geng-geng Dayang Nur Faizah lah. Bila bawa lagu asli pun boleh. Bob. Lagu balada pun boleh. Bob. Yes. Lagu banyak genre lah boleh bawa. Lagu apa kan? Ya. Okey, jadi bila terima kasih kepada mak jugalah kan yang mengesan bakat thank you, Is ni. Okey, jadi sekarang ni bagaimana perasaan mak apabila dah lihat Is sendiri pun dah ada single. Jadi bagaimana mak sekarang ni? Dia sangat macam tak percaya. Ya ke? Masih? Tak percaya pula? Tak percaya. Dulu saya nyanyi kat tandas, sekarang nyanyi kat studio. Masuk program apa semua. Dia support lah. Alhamdulillah. Ibu masih cuba menerima hakikat
yang anaknya bukan hanya ada masuk pertandingan, tapi juga dah ada single, dah ada music video kan. Belum. Ya. Oh, ni lirik video baru Okey. Ya, lirik video. Dah nampak macam music video ni. Sebab tak ada watak wanita dalam ni kan. InsyaAllah masa terdekat kita orang akan buat music video. Ya. So Is, macam mana perjalanan lepas ni? Ialah dah menyertai lagu cinta kita, dah melakukan lirik video lagu ini. Jadi apakah mungkin perancangan seterusnya bagi Is? Nak bercinta ke? Why not? Sekarang ni Is tengah siapkan single Is try nak buat lagu sendiri. Tengah dalam 80%. Wah. Oh, okey. Yep. Lagu dan lirik sekali? Ya. Okey, itu nampak gitar di belakang tu ke yang menjadi sumber ilham? Salah satu lah kunci dia. Kalau untuk lagu Tiada Bernotah ini adalah lagu yang dibuat oleh penulis lagu dan lirik adalah berdasarkan cerita sebenar. Dah korek lah tu. Is pula sikitlah kan. Apa mungkin Is boleh kongsikan single yang Is cipta nanti? Lagu yang saya buat ni. Bahagia bercinta ke? Yelah, takkan sendiri je. Lagu padan muka kau ke? Sebab lelaki tu tak nak perempuan sambung tu. Kita sambung lagu ni? Tak ada. Tak ada kena-kena lah. Yang saya buat ni tentang cinta lah juga. Sebab yelah, sekarang kan orang suka dengan lagu cinta ni, cinta-cinta dan apa semua. But lagu ni tak broken. Lagu ni dia luahkan perasaan terhadap perempuan tu. Bit lain pula. Nanti kita sama-sama nantikanlah. Tadi kita dah cakap Dino Faiza, Bob yang asal dari Sarawak kan. Is tak ada ke bercita-cita nak berduet dengan mereka ni? Dalam masa sama juga mungkin lah nak menaikkan nama-nama penyanyi yang berasal dari Sarawak. Anak Sarawak ni. Is. Siapa dah tak nak, mestilah nak. Okey. Ada kontak tak dengan mereka ni? DM ke? Kat Dayang tak ada. Abang Bob ada. Ya, bolehlah menuntut ilmu daripada orang yang berpengalaman. Orang-orang berpengalaman. Time saya LCK pun semasa pertandingan lagu cinta kita, saya pun ada juga belajar sikit-sikit dengan Abang Bob. Through WhatsApp Okey, bagus. Tak ada jumpa. Okey, Muhammad Nur Iswandi bin Effendi. Selamat pagi jaya. Kita ucapkan all the best, kita doakan yang terbaik untuk kerjaya Is. Semoga banyak lagi lah karya lepas ni. Selamat InsyaAllah. Okay, salam dekat Mak. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Ni seronok bila bersembang dengan golongan yang sedang menempa nama ni kan. Mereka sedang cuba sedaya upaya untuk mencari tempat dan membawa pendidikan sendiri. Cabaran sebenarnya. Mencari identiti dalam industri ni sebenarnya. Sebab itulah karya yang dihasilkan harus betul-betul padu. Bukan sekadar kita ni boleh menyanyi sahaja, tetapi karya tu harus, macam Eli cakap lah, kenapa agaknya lagu Gila boleh diangkat sebagai pemenang AJL. Sebabkan ada kelainan yang mungkin, lain daripada yang lain lah. Itu yang kita nak dalam karya penghasilan lagu. Kenapa Anda betul-betul gembira dan meraihkan kemenangan lagu Gila. Jadi baguslah memang kelayakan tu Is. Sampai ke hari ini kita bersembang berkenaan lagu Gila ni. Lah, betul. Tak banyak. Cerita AJL ni memang tak akan berkesudahan. Paling kurang 100 hari lah. Kan? Paling kurang. Kemudian ada cerita baru. Okey, kita sampai penghujungnya. Dan insyaAllah kita akan kembali esok dengan paparan yang menarik juga. Antaranya khasiat buah-buahan tempatan. Asyik makan strawberry je. Katanya harum manis ada esok ni. Harum manis Siapa host esok? Tak. Kalau bukan saya pun saya nak juga. Jangan buat balik. Terima kasih anda semua menonton sejak pagi tadi. Pastikan anda menonton Malaysia hari ini di hari esok juga. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Terima selalu. Jangan lupa tengok Didik TV. Bye. Bye.
sen cintaku.